Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Petang Sabtu ini kita ingin kongsi tentang bagaimana kaedah kita untuk menjemput rezeki ataupun kita membuka pintu-pintu rezeki. Kita ada buku yang bagus yang ditulis oleh Faturi Salahuddin yang bertajuk Mudahnya Menjemput Rezeki. Buku ini hanya berharga RM2.70. Sangat murah. Tetapi mungkin kita belum membaca ataupun memperolehi buku ini, dan masalah kita hari ini ialah masalah mencari rezeki. InsyaAllah mudah-mudahan mana tahu kita akan mendapat tips yang betul, yang berkesan untuk kita buka rezeki kita. Memang rezeki kita hakikatnya semua dari Allah, tetapi bagaimana kita nak membuka pintu-pintu rezeki? Apakah amalan yang kita buat yang mungkin menyekat rezeki? Apakah ada kaitan mengenai dengan gangguan ataupun halangan yang berkaitan dengan makhluk lain seperti jin dengan syaitan? Maka kita akan melihat dan juga mengupas serta membuat analisa tentang bagaimanakah untuk menyelesaikan masalah rezeki. Paling tidak setiap manusia itu telah diberi jaminan akan kecukupan rezekinya. Kita di Malaysia masih lagi bertuah tidak ada masalah kebuluran sehingga menyebabkan kematian. Di Masjid Surau sudah ada dipanggil gobok rezeki, yang mana orang letak barang untuk diisi sedekah dan boleh diambil oleh sesiapa saja bila-bila masa. Ini antara perkara yang sangat terpuji, dan selain itu banyak juga yang kaedah lain yang dibuat yang mana memudahkan bantuan rezeki sampai kepada sasaran, sama ada melalui pusat zakat ataupun NGO ataupun orang perseorangan. Allah berfirman surah Sabah ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dia jualah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Maknanya apabila kita mengeluarkan rezeki kita, duit kita, harta kita ke jalan Allah untuk mencari keredaan Allah, maka Allah menjamin dia akan menggantikannya. Dan juga ada malaikat yang akan mendoakan setiap apa yang kita berikan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki ini, ada orang mencari rezeki tapi dapat sikit. Ada orang yang diberi rezeki secara mudah. Mungkin kerana dia lahir dalam keluarga yang sudah kaya, maka banyaklah rezeki dia melalui bapaknya, dan kemudian dia menyambung usaha bapaknya apabila bapaknya sudah meninggal. Ada orang berusaha daripada bawah, bertungkus lumus, berusaha keras, mendaki satu persatu kejayaan, dan akhirnya mendapat rezeki yang banyak, yang mewah. Dan ada yang ingat kepada Allah, dia kembalikan harta diperolehi ke jalan Allah. Ada yang lupa diri dan mengumpul harta untuk kepuasan nafsu sendiri dan mengutamakan dirinya sendiri melebihi daripada keutamaan yang sepatutnya ditumpukan kepada umat Islam ataupun untuk masyarakat. Jadi kita akan baca dari segi apakah kupasan yang menarik dari buku ini. Jadi di sini pada awal ini dia kata tentang masalah rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada manusia yang melihat bahawasanya rezeki itu memang dari Allah, tetapi bergantung kepada
usaha dia. Maksudnya Allah ingin memberi kita rezeki, tetapi Allah akan memberi mengikut usaha kita. Apabila kita usaha lebih, usaha yang betul, maka kita akan dapat rezeki. Meskipun yang berusaha itu bukan orang yang beriman, bukan orang Islam, tetapi satu masa bila dia sempurnakan kerja dia, maka dia akan mendapat hasilnya. Namun rezeki yang dia dapat hanya untuk dunia saja. Dia tidak ada bahagian dari segi pahala dan juga dari segi taqarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang beriman mungkin berusaha dan dia mendapat rezeki dan dia mendapat pahala mencari rezeki yang halal dan juga dari segi ganjaran di akhirat apabila dia telah meninggalkan dunia ini. Jadi di sini disebut di segi cara para sahabat dalam mencari rezeki, mereka akan meninggalkan kerjanya apabila telah masuk waktu solat. Kadang-kadang apabila kita tidak mengutamakan solat, maka urusan kerja kita akan sukar. Mungkin sukar untuk dilaksanakan, diselesaikan. Akhirnya mungkin pencapaian kita akan merosot. Dan akhirnya kita tidak dapat kenaikan gaji yang tinggi. Kita tidak dapat keuntungan yang besar kerana kita mengutamakan dunia melebihi akhirat. Tapi apabila seseorang itu mengutamakan solat, mengutamakan akhirat, maka dia akan dipermudahkan segala urusan dia. Inilah yang sepatutnya kita amalkan, iaitu utamakan solat. Apabila kita sedang melakukan pekerjaan yang kecuali tidak dapat ditinggalkan perkara tersebut ataupun kerja tersebut terpaksa ditunggu, tidak ada pilihan lain, seperti doktor bedah mungkin terpaksa menyelesaikan pembedahan, maka dia mungkin boleh menjamakkan solat dia. Manakala kalau kita masih ada peluang, kita solatlah. Ada orang tanya, bagaimana kalau kita solat lewat jika kita dalam kuliah agama ataupun kita sedang melakukan perkara yang baik? Selagi kita tidak melakukan perkara yang berdosa, yang lalai, maka pandangan ulama dia memberitahu boleh dilewatkan. Contoh, mungkin kita sedang melayan tetamu, kita utamakan tetamu, maka kita sudahkan hak tetamu, maka mungkin kita terlewat sedikit solat kita. Contohlah. Jadi dalam urusan keduniaan, jika kita ada peluang, kita kena segerakan solat kita. Kerana apabila kita utamakan solat, kita akan mendapat rahmat daripada Allah dan akan membuka fikiran kita untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul, ataupun nampak idea-idea yang baru, ataupun semakin mudah untuk mencari jalan untuk mungkin dari segi pemasaran kita akan dapat idea yang baru kerana keberkatan yang kita perolehi daripada hasil kita mengawalkan waktu solat. Sebab itu orang yang meninggalkan solat, dia akan ketinggalan dari segi kejayaan dia di dunia, apatah lagi di akhirat. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 6, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Dalam surah Ali Imran ayat 37, Allah juga menyebut, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikendakinya dengan tidak terhitung jumlahnya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Maksudnya jika Allah ingin memberi, dia boleh bagi yang tidak terhitung. Dalam satu hadis berkata Uqbah bin Amir al-Juhaini radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda bermaksud, wahai anak Adam, tunaikanlah 4 rakaat sunat pada awal siang. Nescaya dengannya aku mencukupimu pada sepanjang hari.
riwayat Ahmad bin dan Abu Ya'la. Okey, ini tentang bagaimana kita ingin memudahkan rezeki. Ini dipanggil solat sunat duha. Disebut dalam hadis. Maknanya ada solat waktu yang wajib dan ada solat yang ada waktunya yang tidak wajib, iaitu solat duha pada waktu duha tetapi dia sunat. Maka apabila dilakukan solat sunat kerana Allah pada waktu tertentu, di sini Nabi memberitahu Allah akan mencukupkan keperluan. Maknanya Allah akan memberi rezeki yang cukup. Rezeki bukan semestinya duit. Rezeki mungkin dari segi rezeki kita mendapat keimanan yang sempurna. Rezeki kita dapat peluang menambahkan ibadat. Rezeki kita mendapat bantuan yang tidak disangka. Rezeki kita akan bertambah kasih manusia kepada kita. Rezeki bertemu dengan orang alim, mungkin kita akan mendapat ilmu yang banyak dan sebagainya. Rezeki ni luas. Jadi kalau kita fikir rezeki itu semata-mata berkaitan dengan duit, salah. Kerana kesihatan pun adalah satu rezeki yang besar. Kita dapat senyum, kita dapat buka mata, kita dapat mendengar telinga kita. Kita dapat bernafas. Semuanya adalah nikmat, rezeki. Mungkin ada orang masih boleh bernafas tetapi matanya sudah tidak nampak. Walau masih boleh membuka matanya tetapi dia sudah tidak ada lagi rezeki melihat. Dia ada mata tetapi tidak dapat melihat. Rezeki. Ada orang yang ada tangan tapi tangannya kena frozen shoulder, maka mungkin dia tidak mampu membuat pekerjaan selancar sewaktu dia masih sihat ataupun masih muda. Maka tangan dia mungkin tak boleh diluruskan atau digunakan dengan baik kerana berlakunya frozen shoulder, ataupun dia berlaku slip disc, maka tak boleh duduk lama dan sebagainya. Ini antara benda-benda yang mungkin berpunca dari kesilapan atau dosa tertentu ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita kena muhasabah balik supaya kita dapat balik rezeki kesihatan. Dan akhirnya kita boleh kembali sihat seperti sebelumnya. Kita rasa aman. Di sini dia tulis rasa bahagia serba cukup berkenaan rezeki hanya datang daripada Allah. Kebimbangan mereka itu sahabat bukanlah rezeki tetapi iman di hati. Jadi maknanya para sahabat ni dia tidak berfikiran seperti kebanyakan orang. Maknanya para sahabat dia fikir supaya iman dia sempurna. Jika mereka tidak sempurna iman pada hari tersebut, maka mereka risau, mereka akan mati dalam su'ul khatimah. Inilah iman para sahabat. Kerana apa? Kerana semuanya itu adalah kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dia bawa di sini surah At-Talaq, surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ini dipanggil ayat 1000 dinar. Ayat ini juga selalu diajar oleh ulama untuk menambahkan rezeki kita. Terima kasih kepada Kak Syakira, Long, Cik Zul. InsyaAllah, Long, kita sama-sama doakan anak Hasliza Rozali ataupun Along supaya kembali sihat. Dan antara kaedah dia untuk kita memulihkan kesihatan ialah dengan berdoa kepada Allah, dan sama-sama kita mendapatkan doa daripada orang-orang yang mungkin doanya dimakbulkan oleh Allah. Mungkin antara kita yang melihat ni boleh sama-sama doakan untuk anak beliau, mudah-mudahan sihat, dan kita boleh hadiahkan Fatihah untuk orang yang sakit ataupun sesiapa saja yang sakit supaya ditambah lagi kekuatan rohani dia dan bertambah kuat roh dia dan juga diri dia untuk dia melawan penyakit, dan mudah-mudahan menjadi semakin sihat insya-Allah. Kerana itu selalu kita tengok orang yang hampir meninggal, kita bacakan Yasin kerana kita ingin menghadiahkan bacaan kepadanya supaya diampunkan dosa dengan berkat pahala yang dihadiahkan. Dan jika sihat, jika boleh sembuh atau sihat, dia akan cepat atau lekas sihat. Jika
sebaliknya maka dia akan dipermudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah dengan keadaan yang bersih daripada dosa, insya-Allah. Ayat apa surah 1000 tadi? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Sesiapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia iaitu Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maknanya hidup kita ni kena tawakal kepada Allah. Sebab kita usaha mencari rezeki, dia kena tawakal kepada Allah. Kita boleh usaha, tetapi kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, maknanya kita bergantung pada usaha kita, dikhawatiri kita rosak akidah dan kepercayaan kita kepada Allah. Kerana Allah yang memberi rezeki, yang maha memberi rezeki. Ada orang dia kerja sejam dapat RM1,000. Ada orang bekerja satu hari dia mendapat RM100. Itu rezeki yang berbeza-beza. Berbeza-beza mengikut ketentuan Allah, mengikut usaha. Jika kita berdoa, berusaha dan akhirnya bertawakal kepada Allah, Allah akan memberi, insya-Allah. Jika Allah tidak mengabulkan, tidak memberi seperti kita kehendaki, mungkin Allah tidak mahu kita menjadi jauh dari Allah dan akhirnya rosak iman kita dan na'udzubillah akhirnya mati dalam su'ul khatimah. Jadi setiap rezeki itu ada sebab musabab. Contoh kita kerja, maka kita dapat gaji dari kerajaan. Kita kerja dengan orang, maka kita akan dapat rezeki daripada orang tersebut. Jika kita mengaji, maka ada sagu hati, itulah rezeki kita melalui orang atau ibu bapa yang menghantar anak. Ataupun kalau kita menjadi perawat, mungkin rezeki kita melalui hadiah yang diberikan oleh orang yang kita bantu. Dan banyak cara. Dan ada orang yang kita memberi duit padanya dan mereka tidak melakukan apa-apa kerja untuk kita, tapi kita bagi kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka inilah yang paling mahal kerana kita memberi tanpa apa-apa sebab. Bukan kerana dia kerja ataupun dia bantu kita, tapi kerana Allah kita bagi. Inilah yang besar, yang sangat tinggi keikhlasannya. Yang dalam memberi dalam keadaan tidak diketahui oleh orang, itu lebih afdal. Walaupun jika kita memberi dalam keadaan diketahui oleh orang, dia tidak menjadi satu kesalahan. Cuma dikhawatiri hati kita tidak mampu menahan rasa ingin dipuji ataupun rasa ujub dengan amalan kita. Tak salah kalau orang tahu kebaikan kita, tapi disembunyikan itu adalah lebih baik. Ini bergantung kepada maqam ataupun ma'rifat seseorang dan juga ilmu dia. Ustaz Taufik is watching. Ismail Ibrahim. Jadi lain takwa apa maksudnya? Takwa ialah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang bertakwa ni ialah dia buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan yang Allah larang, mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak definisi takwa, tetapi antara maksudnya itulah yang paling basic dan paling ramai maklum ataupun mengetahuinya, iaitu takwa ni apa dia? Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang, mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Quran dan hadis, dan juga para ulama yang mengikut Rasulullah, yang mewarisi ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut ijma' ulama. Jadi kita tak boleh lari daripada Quran, daripada hadis dan juga daripada ulama, kerana mereka inilah yang menyambung perjuangan menyebarkan Islam, mempertahankan kesucian agama Islam. Satu hadis yang terakhir untuk tajuk kita pada petang ini,
daripada hadis Bukhari dan Muslim. Maksudnya seorang Muslim yang menanam pokok atau tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, maka semuanya itu dikira sebagai sedekah. Ini kadang-kadang kita ni marah burung makan buah-buahan yang kita tanam. Kita marah binatang makan pokok yang kita tanam. Maka di sini disebut jika dimakan oleh burung, manusia atau binatang, maka dia akan menjadi sedekah. Jika kita redha lah. Kalau kita tak redha, tak jadi sedekah. Bila kita redha, maka kita niatkan sebagai sedekah, insya-Allah tanaman kita akan semakin baik, semakin banyak hasilnya, dan mungkin lebih banyak daripada orang lain lagi. Inilah keyakinan kita perlu ada. Ada satu kisah antara guru saya yang memiliki tanaman yang luas. Dia khaskan satu kawasan untuk binatang-binatang makan. Dia letakkan situ durian, apa-apa makanan tanaman yang ditanam, yang mana menjadi tempat untuk binatang-binatang mendapatkan makanan mereka. Akhirnya kebun dia subur dan makin lebat buah. Tidak ada yang diganggu tupai dan sebagainya, kerana sudah ada ditentukan petak atau kawasan tertentu untuk disedekahkan tumbuhan ataupun buah-buahan yang ditanam olehnya. Inilah kaedah yang orang yang memiliki ilmu, yang meyakini sedekah itu akan menambahkan rezeki. Kadang-kadang ilmu dah ada, tetapi kita belum yakin dalam hati, maka kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Takut duit yang kita bagi Allah tak ganti. Kita takut nak sedekah. Sekali kita telah rugi kerana kita tidak dapat keredaan Allah dan kita tidak lulu ujian. Allah uji kita dengan duit, kita ada duit, kita tak mampu nak bantu orang yang tak ada duit. Allah uji kita dengan tanaman, buah-buahan, dusun, dan kita tidak menggunakan untuk kita bersedekah kepada orang yang memerlukan ataupun memberi kepada redha jika dimakan oleh oleh binatang ataupun haiwan. Jadi pokok pangkalnya kita kena yakin bahawa rezeki itu, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, dan banyak usahalah yang kita boleh lakukan untuk kita menambahkan rezeki. Dan rezeki ni luas. Seaman bahagia juga adalah rezeki. Iman itu juga adalah rezeki. Dan kita takut kita diberi rezeki dunia dan Allah tarik rezeki iman dan takwa kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu tajuk yang pertama kita baca dulu hari ini. Nanti kita akan sambung lagi tips bagaimana mudahnya menjemput rezeki. Mudah-mudahan saya sendiri boleh belajar, dan tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua pun boleh belajar. Banyak topik-topik lain. Kadang-kadang buku yang kecil ini, tetapi dia punya isi sangat baik. Mungkin kita tak tahu. Jadi kita akan bincang banyak topik-topik yang bersesuaian, yang mana dari segi rezeki, siapakah yang kita harus utamakan untuk kita bantu. Kadang-kadang orang silap faham, bantu orang yang jauh, bukan orang yang terdekat dengan dia. Bagaimana kita akan dapat rezeki? Dengan cara kita membaca ayat-ayat tertentu. Dan bagaimana kita nak melansaikan hutang, ada doa khusus yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ni kita akan baca insya-Allah pada masa-masa yang terluang nanti insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan, live kita pada petang ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah kita sambung lagi. Dan kita doalah semua sahabat kita yang mempunyai masalah rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Istighfarlah banyak-banyak, kerana kadang-kadang mungkin dosa kita menyekat rezeki kita. Doalah lagi kepada Allah supaya semakin mudah Allah mengabulkan doa kita. Mungkin Allah ingin mendengar lebih banyak rayuan munajat kita kepada Allah. Baru Allah ingin memberi rezeki. Dan berzikirlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah akan lembutkan hati kita dan hati orang yang mungkin boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah kesulitan hidup kita, kewangan kita dan sebagainya. Ada masa kita akan memberi kepada orang membantu. Ada masa
kita mungkin memerlukan bantuan orang. Hidup ini antara turun dan naik. Jangan kita fikir selama-lamanya kita senang, dan jangan juga kita fikir selama-lamanya kita akan susah. Ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Kerana orang susah dia sentiasa ingat pada Allah, tetapi orang yang senang dia merasa dia sudah cukup dan tidak perlukan bantuan manusia, dan dia akan mula takabur dan lupa dari mengingati Allah dan berbuat baik kepada masyarakat. Jadi itu saja. Siapa yang ketinggalan boleh tengok lagi lain kali live. Minta maaf, minta ampun banyak-banyak kerana dah lama tak buat live. Mudah-mudahan dengan berkat semangat Zulhijjah, ya, mula haji ini kita mula kembali kuliah kita yang live ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberkati setiap patah perkataan, setiap ilmu yang kita share. Tuan-tuan tolong share. Dan saya tahu bukan saya yang terbaik, mungkin sahabat lebih baik, lebih mampu untuk memberikan lebih baik lagi ilmu, seperti Ustaz Hamizi, Ustaz Taufik yang turut menonton, Ustaz Syahrizal. Saya hanya berkongsi apa yang saya tahu, menyampaikan apa yang saya baca, dan saya bukanlah yang paling tinggi ilmunya. Namun keutamaan ataupun kewajipan menyampaikan ini adalah amanah yang diletakkan oleh Allah atas bahu saya sebagai orang yang belajar. Mudah-mudahan Allah akan memaafkan saya kekurangan saya dalam menyampaikan ilmu dan juga dalam beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.